Umar adalah salah seorang usahawan yang saya respect, menjalankan perniagaan macam-macam di semua Shopee platform kan. E-commerce platform dan sebenarnya boleh bantu you sebenarnya untuk pemasaran, khususnya dari segi untuk dalam musim PKP ni. Silakan Umar untuk pada sama kenalkan diri sementara saya preparekan slide itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Taib daripada umarveles.com. Kami bantu bisnes kecil untuk buat untung besar. Terima kasih kepada Tuan Gero, terima kasih kepada PYM kerana memberikan saya ruang dan peluang untuk berkongsikan ilmu tentang ayat jualan, tentang copywriting, tentang marketing pada pagi ini. Saya mohon kepada semua yang join webinar kita pada pagi ini untuk sama-sama participate. Okey, join. Kita ada ruang chat dekat tepi ni. So minta tolong kalau ada soalan, kalau ada benda yang tak faham, tolong type dekat situ, jangan malu-malu. Jangan fikir macam, aduh soalan aku ni macam soalan yang simple lah, soalan aku ni macam soalan newbie, soalan mungkin aku takut orang kata soalan aku ni bodoh. Jangan fikir macam tu. Apa saja soalan yang terlintas di fikiran saudara dan saudari sekalian, tulis je di ruangan chat, insya-Allah saya akan jawab. So, hari ini saya akan kongsikan tentang ayat jualan menarik pelanggan. Sebelum saya pergi lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MPC, PYM dan MDEC dan juga PYNB kerana menyokong program ini. Nama saya Umar Taib, saya dah beritahu tadi, inilah Facebook saya. Kalau nak lebih mengenali tentang diri saya, boleh pergi ke Facebook dan cari Umar Taib. Nak add saya as friend pun boleh sebab ada lagi 2-3 orang saya boleh add as friend. Kalau tak tu, boleh jadi follower sahaja. Baik, ini pula adalah FB page bisnes saya iaitu umarveles.com. Boleh pergi ke FB page ni dan klik like dan klik set see first. Kita selalu update konten-konten yang berguna untuk para usahawan, untuk bisnes, naikkan sales, untuk buat marketing di fanpage ini. So, kalau nakkan konten-konten terkini pada kami, boleh klik like fanpage, FB page kami ni. Okey. Dan ini pula adalah website kami iaitu umarveles.com. So kalau nak tahu lebih lanjut pasal bisnes kami, pasal sharing kami, kita ada share pasal marketing, sales, pasal strategi harga, pasal objection di website kami ni. Artikel-artikel yang diberikan percuma saja, boleh pergi ke sana dan baca cara percuma saja. Tiada bayaran dikenakan. Baik. Kita terus ke konten utama kita iaitu saya nak kongsikan bagaimana menulis ayat jualan menarik pelanggan. Sebenarnya tak susah mana pun nak menulis ayat jualan yang menarik pelanggan ni. Okey, lebih kurang ada 3 step saja. Okey, dan 3 step ni anda boleh gunakan di media sosial, anda boleh gunakan di website, anda boleh gunakan di WhatsApp, anda boleh gunakan di blog, anda boleh gunakan di video. Sebenarnya copywriting ni pun kita boleh ubah dia ke platform yang lain seperti video. Anda boleh gunakan untuk email marketing. Okay, semua benda boleh. So, dan apa yang saya akan kongsikan ni anda cuma perlu belajar sekali je dan anda boleh gunakan berkali-kali. Maksudnya pelaburan anda sekali tapi keuntungan anda berkali-kali. So, langkah pertama iaitu bayangkan. Nak bayangkan apa ni? Kena buat muka macam ni ke untuk bayangkan? Okey, tidak. Sebenarnya bayangkan ni saya nak saudara dan saudari semua sekalian bayangkan satu situasi, satu cerita. Dalam cerita ni ada 3 watak. Watak pertama namanya Pak Kodi, watak kedua namanya Ucup dan watak ketiga adalah saudara dan saudari sendiri. Okey, faham ya? So nak bayangkan satu kejadian ni, satu cerita ni dan yang dalam cerita ni ada 3 watak dan salah satu watak tersebut adalah saudara dan saudari sendiri. So anda berada di sebuah warung. Okey? Anda berada di sebuah warung, saya yakin semua orang pernah minum di warung. Okey, tak mungkin semua orang cuma pergi minum dekat Starbucks je. Okey, warung, kemudian anda minum secawan air. Mungkin secawan kopi, mungkin secawan teh tarik ataupun mungkin secawan Milo. Anda sibuk bermain handphone. Okey, sibuk main handphone. Kemudian datang seseorang, dia duduk di meja sebelah anda. Anda duduk meja ni, dia duduk di meja yang sebelah tu. Anda perasan muka orang tu tak terukir senyuman, kemuraman. Macam ada sesuatu yang tak kena pada diri dia. Okey. Kemudian orang ni, lelaki ni, nama dia Ucup.
Okey, nama dia Ucup. Kemudian Ucup ni pun panggil toki warung ni. Okey. Pak Kudi, kopi jantan satu, kopi janda satu, bawa sekali kopi ko lah. Lepas tu Pak Kudi ni pun jawab lah, terkejut. Weh, banyak ni minum kopi. Lepas tu Ucup pun jawab, kepala saya tengah serabut lah Pak Kudi, dalam mata tengah mengantuk ni. Okey, lepas tu Pak Kudi tanya lagi, awaknya, okey ke? Okey, kemudian Ucup ni pun mula bercerita dengan Pak Kudi, mula meluahkan perasaan dia dengan Pak Kudi. Sebenarnya macam ni Pak Kudi, bla 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 bla. Dia pun bercerita dengan Pak Kudi begitu, begini, begitu, sekian dan segala macam lah yang terpendam dalam hati, yang berserabut dalam kepala. Okey, Ucup menjawab dengan panjang lebar. Mungkin Ucup sedang bagi tahu yang dia ada masalah di tempat kerja. Mungkin company dia bakal tutup. Okey, sebab ada masalah kewangan sepanjang PKP ni tak boleh beroperasi. Yalah masuk bakal maknanya sebelum kalau masa PKP tak boleh pergi warung kan. Okey, sebelum maksudnya sudah ada masalah kewangan, lepas tu mungkin lusa dah nak PKP pula. Dia tak tahu macam mana dengan masa depan dia, masih boleh bekerja ke tidak, ataupun akan dipotong gaji ke tidak. Ataupun mungkin Ucup meluahkan masalah daripada Pak Kudi. Pak Kudi, macam mana ni? Lusa kita dah nak PKP dah ni. Dah tak boleh nak keluar mana-mana, kena duduk rumah je. Saya ni kalau makan memang keluar pergi kedai, pergi warung Pak Kudi, pergi KFC. Duduk rumah saya mana reti masak. Nak pilih sayur ikan pun tak reti. Rumah saya dapur gas pun tak ada. Contohnya macam tu ya. So maknanya ada sesuatu yang Ucup ni luahkan kepada Pak Kudi. Okey? So, anda pula mendengar semua luahan Ucup tadi kepada Pak Kudi. Okey, di sinilah sebenarnya sesuatu yang perlu kita belajar. Ucup sedang bagi tahu masalah dia kepada Pak Kudi. Dan kebetulan masalah tu pula anda boleh selesaikan. Ucup mahukan sesuatu. Dan mungkin sesuatu tu anda boleh berikan kepada Ucup. Okey. Bila anda mendengar Ucup meluahkan ini, anda pun kemudian anda perasan, benda ni aku boleh tolong settle kan? So anda pun tadi tengah main handphone, so anda pun ambil handphone, anda tulis apa Ucup cakap dengan Pak Kudi. Ucup cakap macam ni, oh dia ada masalah sekian-sekian, oh dia guna ayat macam ni, oh dia guna perkataan macam apa, anda type, ataupun anda record kan? Okey, inilah sebenarnya dalam situasi ataupun cara untuk kita menyelesaikan masalah tak ada idea. Okey, saya selalu mendapat aduan orang yang tak tahu untuk menulis sebab dia tak ada idea. Dia tak ada idea untuk tulis ayat iklan. Dia tak ada idea untuk tulis ayat jualan, tak ada idea untuk tulis copywriting. So benda ni lah yang kita kena buat. Kita kena dengar dan catat kata-kata prospek kita. Macam tadi tu, Ucup tu adalah prospek ideal kita sebab dia ada satu masalah yang kita boleh selesaikan. So dia lah prospek ideal kita. So ini adalah satu langkah yang sangat asas. Tapi langkah ni sangat penting sebab dengan langkah ni kita boleh tahu apa sebenarnya masalah pelanggan, apa sebenarnya ketakutan pelanggan, apa sebenarnya impian pelanggan, apa sebenarnya dia nak, apa sebenarnya matlamat yang dia nak capai. So kita kena tahu siapa prospek kita, kemudian kita kena tahu apa yang berada dalam isi hati dia, apa yang berada dalam fikiran dia. So Ucup ni adalah contoh prospek ideal untuk anda. Mungkin masalah itu anda boleh selesaikan. Okey. Kemudian macam mana pula ini sangat sesuai untuk bisnes yang baru bermula. Contoh dia tak ada pelanggan lagi. So dia memang kena letakkan diri dia di tempat bakal pelanggan dia. Okey. Katakanlah aku ni jual tudung. So kalau aku berada di tempat orang yang nak beli tudung, apa sebenarnya masalah yang aku nak selesaikan? Sebenarnya apa benda yang sebenarnya aku nak? Apa benda sebenarnya aku nak capai? Betul ke aku ni sekadar nakkan selai kain untuk jadikan tudung? Atau sebenarnya aku nakkan benda lain? Ataupun sebenarnya aku nakkan sesuatu yang boleh aku pakai dan orang rasa kagum dengan aku? So kalau kau jual tudung RM10, memang orang tak rasa kagum dengan kau kan. Kena jual lah tudung harga RM800, RM8,000 kan. Tudung paling mahal kat Malaysia sekarang berapa? RM35,000 ke? Ya, tudung paling mahal kat Malaysia yang bawal eksklusif tu, saya tak ingat berapa. So produk-produk macam tu dia bukannya nak menyelesaikan masalah orang yang
nak menutup aurat. Dia sebenarnya nak menyelesaikan masalah orang yang nak tunjukkan kau kagumlah melihat pada diriku. Okay. So, cuba letakkan diri kita di tempat prospek kita. Sebenarnya apa yang prospek kita nak? Okay. Ini untuk orang yang tak ada pelanggan lagi. So, dia terpaksa bayangkan. At least dia bayangkan di tempat, dia tempatkan diri dia di tempat bakal pelanggan dia. So, dia boleh mendapat orang kata input yang hampir tepat. Okay. Tapi untuk orang yang sudah ada pelanggan, macam mana pula? Adakah dia pun perlu membayangkan macam ni? Adakah dia perlu membayangkan kalau aku jadi pelanggan untuk produk XYZ ni sebenarnya apa benda yang aku nak? Apa benda yang aku nak selesaikan? Ataupun ada cara lebih baik. Sebenarnya untuk orang yang dah ada pelanggan, lebih baik dia hubungi pelanggan-pelanggan dia yang sudah pun mendapatkan produk dia, yang sudah pun mendapatkan servis dia. Senang cerita, pelanggan yang sudah berpuas hati dengan penggunaan produk ataupun servis dia. Kontak pelanggan-pelanggan yang dah pun berurusan dengan kita. So kenapa? Sebab mereka yang sebenarnya emas bagi bisnes kita. Mereka tahu apa sebab sebenar pelanggan membeli. So kena korek cerita-cerita dia. Kenapa dia beli produk ni? Kenapa dia ambil servis kita ni? Adakah sebab dia ambil produk kita ni sebabkan packaging kita cantik? Adakah sebab dia ambil produk kita ni sebabkan manfaat sekian-sekian? Ataupun adakah dia ambil produk kita ni semata-mata kita bagi diskaun? Adakah dia ambil produk kita ni sebab kita bagi free delivery? So kita kena tahu benda tu. Kadang-kadang dia mungkin beli produk tu bukan untuk diri dia. Kadang dia beli produk tu untuk family dia, mak bapak dia. Kadang-kadang dia beli untuk kawan-kawan dia, adik-beradik dia. So bila kita hubungi pelanggan kita sebelum ni, kita boleh korek cerita sebenar kenapa dia mendapatkan produk ataupun servis kita. So kata-kata mereka ni lah, okay, yang kita akan jadikan bahan untuk buat ayat jualan menarik pelanggan. Kalau kita sekadar agak-agak, kebanyakan orang bila dia buat ayat jualan, bila dia buat copywriting, dia suka main agak-agak. Okay? Dan kalau agak-agak dia tu tepat tak apa, tapi kebanyakan masa agak-agak dia tu tak tepat. So itu yang dia punya ayat jualan tu tak convert. Ayat jualan itu tidak meyakinkan bakal pelanggan dia. Ayat jualan tu tidak membuatkan bakal pelanggan tu percayakan dia. Itulah pentingnya untuk dia hubungi. Kalau dia ada pelanggan lah, hubungi pelanggan-pelanggan sedia ada dia. Tanya, kenapa dapatkan produk ni daripada saya? Adakah sebabkan dia percayakan saya sebagai seller ataupun dia percayakan produk itu sendiri? Kadang-kadang orang beli sesuatu pada kita sebab dia percayakan kita. Kadang-kadang ada orang beli sesuatu pada kita sebab dia percayakan produk tu. So itu pun kita kena tahu. So kalau dia kata, aku beli produk ni sebab aku percayakan pada produk ni. Mungkin owner produk ni dah buat marketing yang sangat baik sampai kan kita tak perlu bersusah payah lah untuk convincekan orang untuk beli produk ni. Ataupun kadang tu produk tu mungkin baru di pasaran, tak dikenali. So kemungkinan orang beli produk tu sebab dia percayakan kita, sebab kita dah bina trust sekian lama. So orang beli produk tu disebabkan kita, ditrustkan kita, bukan ditrustkan produk tu. Ditrust kita dulu, bila kita recommend produk tu, kita jual produk tu, baru dia beli. Okay. So itu langkah yang pertama, okay, iaitu bayangkan, kita bayangkan kita berada di sebuah warung, okay, kemudian kita jumpa prospek ideal kita iaitu Ucup. Alright. So seterusnya, langkah yang kedua pula iaitu formula. Formula apa pula ni? Ada gambar saintis, nak suruh kita jadi saintis ke? Oh tidak. Bukan saya nak suruh semua orang jadi saintis. Benda ni adalah formula. Formula yang kita nak gunakan untuk bina ayat jualan menarik pelanggan. Kalau semua orang nak tahu, sebenarnya kebanyakan penulis iklan, penulis ayat jualan, copywriter yang orang kata yang mahir-mahir, yang kita panggil sebagai sifu-sifu ni semua, kebanyakan pada mereka mempunyai formula-formula tertentu untuk dia menulis ayat jualan. Okay, supaya dia dapat menulis dengan mudah, dia dapat menulis dengan cepat, dia tak buang masa nak fikir-fikir macam mana nak susun ayat ni. Tak, dia dah ada formula, okey aku nak susun ayat ni begini, begini dan begini. Dia bukan setiap kali nak buat tu macam bela, nak start dari mana? Tengah-tengah dia macam mana? Nak akhirkan dia macam mana?
Tak, dia dah ada formula ataupun dia dah ada template dia untuk melajukan kerja dia. So formula ni kita berikan untuk mereka yang ada masalah tak yakin untuk menulis ayat jualan. Okey. Ramai usahawan, ramai peniaga yang mengadu dengan saya, mungkin dia dah ada dah bahan-bahan, dia dah ada mungkin testimoni, dia dah ada feedback, dia dah ada komen daripada pelanggan-pelanggan sebelum ni. Dah ada bahan-bahan tu dah. Okey. Tapi bila nak menulis tu, dia tak yakin. Dia tak yakin. Macam mana ya? Aku dah ada bahan, tapi macam mana aku nak letakkan bahan ni semua dalam tulisan aku? Macam mana aku nak tulis dekat kertas A4 aku ni? Macam mana aku nak type dekat komputer aku ni? Umpama kita dah ada bahan masakan, ada sayur, ada ikan, ada garam, ada gula, ada minyak. Tapi bila nak masak, alamak, macam mana aku nak masak ni? Bahan dia ada, tapi tak boleh masak. Alah, tak ada resepi rupanya. Tak ada resepi step by step. Itu yang dia blur je tu kan. Aku campak ni, aku campak tu jadi cacah merebah. So kita punya ayat jualan pun dah jadi tunggang terbalik. Okey. So sekarang ni anda masih lagi berada di warung Pak Kodi tadi. Ucup masih lagi duduk di meja sebelah anda. Okey. Sekarang adalah situasi yang sangat kritikal. Anda kena ambil langkah seterusnya, iaitu anda perlu bercakap dengan Ucup. Sebenarnya nak tulis ayat jualan ni lebih kurang macam kita jumpa orang yang kita tahu orang tu ada masalah tertentu yang kita boleh selesaikan, dan kita cuma perlu jumpa dia dan cakap dengan dia. Cakap dengan dia, "Hai encik, encik ada masalah ni ke? Saya boleh tolong selesaikan sebab saya bla 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 bla." Contoh dia macam tu. So, dia sebenarnya lebih kurang macam ayat kita bercakap dengan orang. Cumanya bila kita masukkan dalam bentuk teks, dalam bentuk copywriting, mungkin struktur tu kita ubah sikit lah, boleh sesuaikan dengan medium yang kita gunakan. Kalau kita tulis di post Facebook, mungkin lain. Kalau kita tulis di website, lain sikit. Kalau tulis di WhatsApp, lain sikit. Kalau tulis di Instagram, lain sikit. Semua medium ni akan berubah-ubah sedikit kita punya ayat jualan. Okay? So, apa yang anda nak katakan dengan prospek ni? Okay? Yang dah ada di depan mata, iaitu Ucup tadi. Kalau prospek ideal depan mata tu anda suka nak convince kan, macam mana rasanya anda nak convince kan bakal pelanggan yang berada di online ni, netizen ni? Lagi susah. Itu sebab anda kena cuba bayangkan, okay, kalau lah dia berada di depan mata aku, apa aku nak cakap dengan dia? So anda kena bayangkan situasi tu macam tu. Okay. So, contohlah tadi Ucup tadi kan, okay, mungkin anda jumpa dengan Ucup tadi, anda boleh kata dengan dia, "Maaf ya encik, saya terdengar encik ada masalah XYZ tadi." Okey. Sebenarnya saya boleh selesaikan masalah tu. So adalah ayat-ayat sambungan ni lagi kan, ataupun kalau tak boleh nak buat ayat sendiri, boleh gunakan formula yang saya bagi ni, iaitu kami bantu tempat kosong untuk tempat kosong walaupun tempat kosong. Okey? Simple je dia punya formula ni. So, kami bantu tempat kosong pertama nak isi apa? Kami bantu siapa yang kita nak bantu? Siapa golongan sasaran yang kita nak bantu? Siapa target market kita? Contohlah, anda jual tudung. Okey? Contoh selalulah kalau saya tanya usahawan tudung, puan jual tudung ni untuk siapa sebenarnya? Kan saya tanya founder tudung ni kan. Jawapan standard lah dia akan jawab untuk perempuan lah, siapa lagi? Itu ialah jawapan yang betul, tapi kita ada jawapan yang lebih baik, jawapan yang lebih spesifik. Sebab kalau setakat bagi jawapan aku jual tudung ni untuk orang perempuan, dia susah. Bila kita masuk fasa nak buat marketing, nak buat copywriting ni, kita mesti spesifikkan sebaik mungkin. Contoh tudung tadi kan, okey, kita mungkin jual dekat sui rumah. Okey, maknanya kita jual tudung untuk sui rumah, ataupun kita jual untuk wanita yang berkerjaya, ataupun kita jual untuk pelajar universiti, siswi-siswi di universiti, ataupun kita jual untuk cikgu-cikgu di sekolah. So kita spesifikkan lagi kita punya target market. Siapa sebenarnya yang kita nak bantu dengan produk ataupun servis kita. Bila kita dah bayangkan siapa sebenarnya aku nak bantu, lebih mudah kita nak tulis. Copywriting untuk cikgu lain, copywriting untuk suri rumah lain, copywriting untuk wanita bekerja lain, copywriting untuk siswi-siswi universiti lain. Dia tak sama. Untuk orang untuk yang belia remaja dekat universiti, mungkin ayat dia agak trendy.
Tapi untuk yang lebih mungkin untuk staff government ke yang berkerjaya, yang kerja dengan swasta, mungkin ayatnya lebih formal. Okey. Kemudian kotak yang ketiga, untuk selesaikan masalah apa? Untuk capai matlamat apa? Apa masalah yang kita nak selesaikan? Apa matlamat yang kita nak bantu capaikan untuk prospek kita ni secara lebih baik, secara lebih cepat, secara lebih mudah, secara lebih murah dan sebagainya. Okey? Contohnya tudung tadi, kita boleh bagi tudung yang harganya lebih murah contohnya, ataupun tudung yang lebih berkualiti, tak payah gosok. Kan lepas basuh tu tak payah gosok. Itu bagus. Ramai perempuan yang suka tudung yang tak payah tak payah gosok ni. Kemudian kotak yang tempat kosong yang ketiga. Walaupun apa benda? Walaupun kemungkinan buruk yang berlaku ataupun kekangan dia. Contohnya macam mana kami bantu contohnya cikgu-cikgu sekolah untuk dapatkan tudung premium dengan harga yang berpatutan walaupun anda tak ada bajet yang tinggi. Itu contoh mudah. Ataupun kami bantu usahawan untuk buat website, buat website e-commerce walaupun anda tidak mempunyai bajet yang tinggi. Itu contohnya lah. Okay. So inilah formula-formula. Sebenarnya formula copywriting atau ayat jualan ni ada banyak. Okay, memang berpuluh-puluh, mungkin beratus lah. Tapi ini salah satu yang bagi saya simple untuk semua orang guna, yang baru berniaga ataupun yang dah lama berniaga. Okey, contoh lain. Okey, katakan tadi masalah Ucup tadi, okey? Katakanlah masalah Ucup, Ucup ni businessman. Okey? Okey, dia bagi tahu masalah sales dia dah menjunam. Okey, dia mengadu kat saya lah kononnya. Okey, mungkin ini yang saya boleh bagi tahu dekat Ucup. Okey, saya bantu para peniaga untuk menulis iklan dan mendapat perhatian dan jualan daripada pelanggan walaupun tak pernah menulis iklan. Mungkin tadi saya dengar aduan dia dekat Pak Kodi, dia bagi tahu saya ni tak pernah tulis iklan bla bla bla. Mungkin so saya boleh gunakan apa yang dia adukan tadi dekat Pak Kodi dalam saya punya formula ni. Dan untuk saya mungkin saya boleh tambah saya dah ada pengalaman menulis iklan selama 15 tahun. Itu menguatkan lagi saya punya ayat jualan. Okey. Contoh lain, katakanlah Ucup ni dia baru jadi ejen insurans, ya, mungkin dia sebelum ni dia kerja dekat restoran, kemudian restoran dah kena tutup sekarang ni, so dia carilah kerja-kerja lain, so dia jadi ejen insurans. So saya dengar masalah yang dia adukan dekat Pak Kodi tu, mungkin saya boleh jumpa dia, saya boleh kata dengan dia, saya bantu ejen insurans ataupun takaful untuk dapatkan klien pertama dalam masa 30 hari walaupun dia baru je jadi ejen. Itu contoh simple lah, ya. Okey, apa contoh lagi? Katakanlah Ucup ni dia mungkin nak kahwin. Okey, dia nak kahwin, sepatutnya masa PKP ni lah dia nak kahwin kan. Tapi so banyak majlis kahwin yang kena tunda masa PKP ni. Klien saya yang dalam industri perkahwinan pun banyak diorang punya tempahan-tempahan yang terpaksa delay, ada tu yang kena cancel. Industri perkahwinan ni antara yang terpukul teruk masa PKP ni. Okay, so mungkin Ucup nak kahwin, dia patutnya kahwin masa PKP ni, tapi disebabkan PKP dia tunda majlis kahwin ni sampai hujung tahun. Kemudian dia mungkin tak cukup lagi duit kahwin, so saya boleh bagi tahu dia, okay, saya bantu bakal pengantin untuk mencari orang kata pendapatan sampingan untuk cukupkan duit belanja kahwin walaupun dia sibuk bekerja. Contohnya Ucup ni runner kan, dia sibuk bekerja jadi runner ke, walaupun dia sibuk bekerja tapi dia still boleh cari pendapatan sampingan daripada runner untuk cukupkan duit kahwin dia. Okey, apa lagi? Katakanlah kita ada prospek yang ada masalah rumah paip bocor. So saya boleh buat ayat jualan, kami bantu tuan rumah baiki paip bocor dengan kos berpatutan walaupun pada waktu malam. Kadang-kadang yang repair plumber ni dia tak buat sendiri waktu malam, tapi kalau kita boleh, kita buat. So kita ada advantage, competitive advantage daripada plumber-plumber lain. Okay?
Masa PKP ni of course semua orang tahu, orang semua duduk rumah, kerja dia makan saja, tak ada kerja lain, buka pintu peti ais, buka microwave lah, panaskan makanan, itu je lah kerjanya. So makan. So ramai orang yang dah meningkat dia punya berat badan. So mungkin kita boleh bagi ayat jualan macam ni, kami bantu mereka yang telah mereka yang telah meningkat berat badannya untuk turunkan berat badan dengan selamat walaupun tanpa menggunakan ubat kurus. Cepat berkesan walaupun pesakit malas bersenam, contohnya. Okay. So itulah mudahnya formula ni, ringkas saja. Okay. So maknanya kami bantu tempat kosong yang pertama, kemudian untuk tempat kosong yang kedua, walaupun tempat kosong ketiga. So tempat kosong ni nak dapatkan mana dia punya isi dia tu, itulah daripada yang langkah pertama tadi tu. Okey. Langkah yang ketiga iaitu close sales. Okey. Langkah ni sangat crucial sebab sebelum ni ialah terutamanya mereka yang baru terjun dalam dunia perniagaan, mereka ada rasa malu, ada rasa segan untuk dapatkan jualan, untuk close sale, untuk minta orang beli daripada dia. Dia kata, segan lah. Kadang-kadang kita nak jual dengan kawan kan, segan lah, nak jual kat family kan, aduh malu lah, nanti apa orang kata kan. Kita kena ubah mentaliti ni. Kita tak boleh ada mentaliti yang sebegitu. Sebab macam ni je. Kalau anda yakin dengan produk ataupun servis anda, produk dan servis tu boleh bantu menyelesaikan masalah prospek, boleh bantu dia capai matlamat tertentu, anda sepatutnya rasa bersalah tak jual produk dan servis tu pada mereka. Bukannya anda patut ada rasa bersalah nak jual pada mereka macam, aduh, tak apa ke dia nak beli ni, harga produk aku macam mahal je. Macam, kalau dia betul-betul ada satu masalah yang menekan diri dia, dia tak kisah pasal harga dah pun. So ini tanggungjawab kita untuk bawa produk dan servis kita kepada orang-orang yang memerlukan, dan minta mereka beli produk dan servis kita supaya hidup mereka jadi bahagia daripada mereka melarat dengan menderita dengan masalah mereka, dengan impian mereka yang tak tercapai tu. Baik dapatkan produk kita ni untuk untuk selesaikan masalah dan capai matlamat mereka dengan secepat mungkin. Okay. Level ni adalah terutamanya untuk usahawan yang ada masalah untuk tukar prospek jadi pelanggan. So secara mudahnya ada tiga cara untuk kita close sales. Okay, ada tiga cara. Ini cara yang simple lah. Okay, yang saya bagi pada pagi ni. Okay, kita jangan takut prospek marah kita. Jangan takut ada rasa aduh nanti kena reject macam mana. Itu biasa. Dalam sales ni kena reject tu biasa. Daripada 10 orang yang kita cuba jual, 9 orang reject tu normal. Kalau takut kena reject, baik tak payah buat bisnes lah. Macam kalau takut kena reject dengan awet, jangan mimpi nak berkahwin lah. Maknanya kena berani. Kena berani cuba menjual. Anggap rejection tu sebagai salah satu anak tangga. Rejection pertama, kedua, ketiga, keempat itu semua adalah anak tangga untuk dapatkan jualan yang berada di puncak. So kena fikir positif. Ini tiga cara yang termudah. Yang pertama adalah hilangkan risiko. Yang kedua adalah bonus percuma. Yang ketiga adalah tindakan seterusnya. Okey, kita start dengan yang pertama dulu, iaitu hilangkan risiko. Okey. Masa ni, contohlah tadi, katakanlah saya tadi berhadapan dengan Ucup. Ucup ni belum percayakan saya. Ya, first time jumpa. Takkan dia terus, bukannya kawan lama yang dah kenal perangai, yang dia tahu dia ni penipu ke, orang yang jujur ke kan. Dan of course, prospek ni takkan membabi buta nak percaya dekat kita. So, kita kena hilangkan risiko dia. Risiko macam mana? Macam ni. Antara risiko adalah dia takut kena tipu. Contohnya, katakanlah aku dah bayar dulu, kalau barang aku tak sampai macam mana? Ataupun, okay, aku dah beli, kalau produk ni tak berkualiti, ada masalah pada akan datang macam mana? Okay, let's say, Ucup tadi, mungkin dia ada masalah pasal handphone dia cepat kong ke apa kan. Okay, mungkin saya boleh kata dengan dia, Encik Ucup, tak ada risiko kalau Encik beli power bank daripada saya. Encik guna selama sebulan. Lepas tu kalau power bank ni tak cukup power, Encik boleh pulangkan dan saya akan bagi balik duit Encik Ucup.
Ataupun saya boleh kata okey, guna dulu, kalau rasa ada masalah nanti dalam masa 6 bulan kita akan tukar dengan yang baru terus. Maknanya maknanya kita boleh kreatif sikit dengan cara kita nak mengurangkan risiko di bahu kita punya prospek ni. Sebab di bahu mereka ada satu risiko yang sangat berat. Aku nak berurusan dengan kau ni ada risiko dia. So kita sebagai penjual ambil risiko tu di bahu kita punya bakal pelanggan ni supaya jadi ringan dan mudah untuk dia ke hadapan dan berurusan dengan kita. So itu salah satu. Ataupun kita boleh macam saya, bisnes saya selalu bagi money back guarantee. Contohnya yang masuk kita punya seminar, kita punya workshop ataupun yang beli kita punya panduan ataupun e-book, video, kita bagi money back guarantee je. Kalau dalam masa tertentu tak dapat selesaikan masalah yang mereka mahu, tak dapat capai matlamat yang mereka nak, kita bagi duit balik. Email dekat kami dan kami bagi je duit tu balik. Katakanlah sebelum dia beli e-book tu harga 200, katakanlah lepas tempoh tertentu dia kata apa yang saya ajar tu tak memberi kesan pada bisnes dia, bagi tahu, nanti kita akan pulangkan duit balik. Kita pun malah nak cerita panjang, nanti dia viral benda bukan entah betul ke tidak dekat Facebook, lagilah memburukkan reputasi kita. Okey. Yang kedua adalah bonus percuma. Okey. Bonus percuma ni macam mana? Okey. Rasanya semua orang pun tahu kan, bila kita beli sesuatu, orang akan offer kita something, bonus sekian-sekian. Katakanlah kita beli tudung. Okey, katakanlah kita beli tudung ataupun kita jual tudung. Okey. Kita boleh bagi bonus tertentu dekat kita punya bakal pelanggan. Contoh bonus yang relevan, yang complement produk utama kita iaitu tudung, iaitu anak tudung, pin tudung ataupun spray tudung yang melengkapi produk utama kita tu. So benda tu sangat relevan. So dia mungkin sebelum ni dah biasa beli, okey aku beli tudung, kemudian aku beli pin tudung kat sini, aku beli anak tudung kat sini, aku beli spray tudung kat sini. So mungkin itu pun menyukarkan hidup dia. So kita mudahkan dia. Okey, kau beli tudung ni kat aku bagi kau bonus-bonus ni semua. So macam lagi bagus jimat masa aku. So aku beli, aku boleh dapat benda ni secara percuma sebagai bonus. So dia pun rasa lagi untung lah. Cuma kita sebagai penjual yang nak buat bonus ni, kena pastikanlah kita kira costing kita dengan betul. Pastikan bonus yang kita bagi itu bernilai di mata bakal pelanggan, tetapi tidaklah memakan banyak keuntungan kita sehingga merugikan kita. So ini pentingnya untuk kita belajar costing, untuk belajar strategi harga. Okey. Dan kena ingat, bonus kita ni jangan bagai melepaskan batuk di tangga. Ramai orang bagi bonus entah apa-apa, mungkin dia sendiri pun tak nak kalau dia dapat benda tu. So macam mana nak convert? Macam mana nak cross sale? Macam mana nak bagi motivasi dekat prospek kita untuk bertukar jadi pelanggan? Dia orang pun macam, benda lah kau bagi ni. So make sure kita punya bonus tu pun bernilai tinggi, bermanfaat, berguna kepada prospek kita. Dan pada masa yang sama menguntungkan kita. So kena ada check and balance kat situ. Okey. Contohnya macam saya sendiri, contoh untuk produk yang info produk terbaru yang saya keluarkan iaitu panduan psikologi iklan dan copywriting. Okey, panduan psikologi iklan dan copywriting. So panduan ni antara bonus yang saya bagi bersama produk utama ni adalah panduan headline power. Cara untuk tulis headline yang bagus lah, yang boleh menarik perhatian bakal pelanggan. Dan juga saya bagi panduan kenal pelanggan. Macam mana untuk kita lebih kenal pelanggan supaya kita mudah nak tulis. Ini lebih berkaitan dengan langkah pertama kita tadi. Kemudian saya juga bagi bonus copywriting untuk Facebook dan IG. Macam mana untuk tulis copywriting yang khas untuk media sosial ni. Macam mana dapatkan pelanggan di media sosial. Dan ada lagi beberapa bonus lah, lebih kurang ada 8 bonus saya bagi. So bonus saya ni pula relevan dengan produk utama saya. So benda tu bernilai tinggi lah. Kalau tiba-tiba saya bagi bonus bonus cara berniaga di Shopee, macam tak kena sangat lah. Ataupun cara menguruskan kewangan, ataupun cara mendapat pekerja yang cemerlang, macam tak kena. Dia tak melengkapi produk yang utama ni.
Boleh nak bagi tapi dia mungkin tak relevan dengan kita punya bakal pelanggan. Tapi pada masa yang sama juga mungkin kita boleh bagi bonus yang sesuai dengan masa dan keadaan. Contohnya tadi kita berniaga tudung. Okey, kita bagi bonus sekotak kurma. Kenapa boleh? Sebab sekarang ni kan tengah bulan puasa. So relevan dengan masa dan keadaan sekarang ni. So kalau kita nak bagi sekotak kurma, tak ada masalah. Ini bonus yang relevan dengan masa dan keadaan. Atau kita nak bagi topeng muka percuma. Atau kita nak bagi hand sanitizer percuma. Ini bonus-bonus yang relevan dengan masa dan keadaan. Yang penting bonus tu mesti bernilai di mata bakal pelanggan kita. Kalau rasa free delivery bernilai dekat mereka, bagi. Kalau rasa free gift bernilai dekat mereka, bagi. Apa saja yang kita rasa bernilai dekat mereka dan pada masa sama masih menguntungkan kita, bagilah. Okay, so itu adalah untuk bonus percuma. Okay, next adalah tindakan seterusnya. Tindakan seterusnya apa benda? Kalau dalam bahasa orang putihnya adalah CTA lah, call to action. Okay, apa yang prospek kita perlu buat untuk menjadi pelanggan kita, perlu buat untuk beli produk kita, perlu buat untuk dapatkan servis daripada kita. Kena faham, kadang-kadang contoh masa PKP ni, kebanyakan orang tiba-tiba semua orang biasa beli online, terpaksa beli online sebab kedai semua tutup. Kedai contoh hardware semua buka pada hari Isnin dan Khamis. So macam mana aku nak beli hardware pada hari-hari yang tak buka ni? So mereka dah biasa contoh pergi hardware, pergi kedai. So tapi time PKP ni dia terpaksa membiasakan diri dia beli barang hardware secara online. So orang yang mungkin pertama kali membeli secara online, kita kena guide dia apa patut dia buat untuk dapatkan produk yang dia nak beli ni. Mungkin kita boleh bagi step by step, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga yang terang dan jelas supaya dia tahu nak ambil langkah apa dan dia tahu apa yang bakal berlaku dengan setiap langkah yang dia buat tu. Contohlah yang ramai orang selalu buat, contohnya kalau dia jual dekat Facebook tu, dia tulis dekat Facebook post, okey, untuk dapatkan serum ni boleh WhatsApp ke nombor bla bla bla, ataupun boleh klik link di bawah, ataupun boleh klik butang PM di bawah, ataupun kalau dia gunakan WhatsApp boleh klik butang beli sekarang di bawah atau butang kuning di bawah. Macam-macam lah call to action yang ada kan. So janji setiap tindakan seterusnya yang kita bagi kepada bakal pelanggan itu tidak menyusahkan mereka. Kena clear, okey, kena mudah untuk mereka ambil sebab mereka ni semua mungkin dah suka kepada produk kita, dah percayakan kita sebagai seller. Mereka mungkin dah keluarkan dah dompet, dah keluarkan dah credit card, debit card, dah tinggal nak bayar je, tapi disebabkan kita punya flow seterusnya untuk dapatkan produk ni macam susah je, macam aku tak faham je, macam buat aku tak confident je. So dia macam benda ni pun pernah berlaku kat saya. Kadang saya nak beli dekat satu website ni, kadang macam mana aku nak beli ni, nak klik mana sebenarnya. Dia tulis situ, kalau nak dapatkan hubungi kami. Macam tu je. Macam, hubungi kau, aku nak hubungi kau macam mana? Adakah aku kena pergi dekat kau punya page hubungi kami, klik kat situ? Ni nak kena call ke? Nak kena call pula, nak call nombor mana? Nombor handphone ke? Nombor pejabat ke? Ataupun nak kena hantar email ke? Ataupun kau nak aku PM dekat Facebook ke? So dia tak clear kat situ, dia just bagi tahu hubungi kami. So benda tu buat saya macam blur sekejap. Apa patut aku buat ni? Dan membuatkan saya macam tak payah beli, cari tempat lain. Carilah medium lain, website lain yang boleh aku beli juga benda yang sama, kena pula benda tu orang lain pada jual. So benda-benda simple macam ni boleh buatkan pelanggan kita lagi, boleh buatkan kita kerugian. So kena bagi tindakan seterusnya ataupun call to action yang jelas kepada bakal pelanggan kita. Kita recap sekejap, okay, apa yang kita dah belajar setakat ini, iaitu 3 langkah untuk membina ayat jualan menarik pelanggan. Yang pertama tadi, bayangkan, okay, anda masuk ke dalam minda prospek ideal anda cuba fahami prospek ideal anda, apa masalah dia, apa impian dia, apa yang dia nak capai, apa sebenarnya dia punya nightmare, kena tahu tu semua. Kemudian anda gunakan
perkataan ayat yang dia luahkan kepada anda tu untuk ditranslate dalam ayat jualan anda, untuk di copy paste dalam anda punya copywriting. Sebab kita nak gunakan ayat yang mereka tu sendiri guna supaya relevan. Bila dia baca copywriting kita ataupun ayat jualan kita macam ini macam cakap pasal aku je, dia ni macam faham pasal aku je, macam kawan aku pun tak faham aku, macam dia punya ayat jualan macam betul-betul bercakap dengan aku. So kita punya ayat jualan tu relevan dengan bakal pelanggan kita. Langkah kedua adalah formula. So gunakan formula yang saya bagi tadi. Ada 3 tempat kosong je yang kita kena isi. Okay. So gunakan bahan-bahan yang dah dapat daripada langkah yang pertama tadi. Okay. Dan yang ketiga adalah close sale. Jangan takut kena reject. Okay. Ada 3 cara close sale yang sangat mudah saya bagi tadi. Kita bagi bonus. Langkah yang seterusnya, hilangkan risiko dia. Okay. So itulah 3 langkah yang kita perlu ambil untuk membina ayat jualan menarik pelanggan. So kalau ada soalan-soalan mungkin boleh tanya di ruang chat untuk saya jawab. Memang ada banyak soalan sebenarnya kat situ, Umar. Public suka membuat order menggunakan WhatsApp, kan? Ada ke aplikasi yang boleh order melalui WhatsApp? Adakah ini dikatakan prospek? Kita ada prospek dan kita ada pelanggan. Okay, ini saya simpulkan je lah. Kita ada prospek, pelanggan. Prospek ni adalah orang yang kita tahu boleh, yang kita tahu kita boleh selesaikan masalah dia, ataupun kita tahu apa yang dia nak tu kita boleh bagi. Contohnya kita nak jual contoh gel lutut. Gel lutut selalunya untuk orang tua yang tak boleh nak solat dengan sempurna lagi, sakit lutut apa semua kan. So dia tahu okey, yang umur sekian-sekian, yang umur 50 ke atas ni adalah prospek kita. Okey, kita ada orang panggil suspect whatever lah, tapi saya simpulkan je lah untuk semua orang supaya mudah faham. Itulah prospek kita yang mungkin kita boleh buat, contoh buat AV ads. Dia masuk dalam AV ads kita ataupun IGS ataupun apa saja iklan lah, saya tak kisah. Dan dia mungkin WhatsApp kita, itu pula kita panggil sebagai leads, yang kita dah ada details dia sedikit, mungkin nombor handphone dia, mungkin nama dia, ataupun yang menggunakan email marketing, mungkin kita ada alamat email dia. Itu adalah prospek. Yang belum lagi kita tukarkan prospek ni menjadi pelanggan. So pelanggan ni apa benda pula? Pelanggan ni adalah mereka yang dah serahkan duit pada kita lah, yang dah bagi kita duit. Itu adalah pelanggan. Okey, saya nak terangkan sedikit pasal beza marketing dengan sales. Ini pun ramai yang confused. Okey, marketing ni kerja dia adalah untuk menarik bakal pelanggan, iaitu prospek. Okey, so untuk tarik bakal pelanggan, prospek, kita buat kerja marketing. Untuk dapatkan pelanggan, kita buat kerja sales. Macam tadi saya ajar pasal cross sales tu kan, itu kita buat kerja sales. So ada orang dia nakkan pelanggan, tapi dia duk belajar pasal marketing je, dia tak belajar pasal sales. Padahal sales ni yang nak convertkan kita punya prospek tadi jadi pelanggan. So dua-dua ni sebenarnya kita kena belajar. First kena ada tertib dia lah. First kena buat marketing dulu. Kalau kau buat sale aja pun tak boleh. Kan? So kena faham dulu macam mana marketing tu, sebab marketing yang baik akan memudahkan kerja sale. Kalau kita buat sale saja, contohlah kita terus je buat iklan membabi buta, post kat grup ni, post kat grup tu, ramai orang WhatsApp. Satu hari ada 100 orang WhatsApp, tapi bila 100 orang tu seorang je yang beli. Sebab apa? Itu sebab marketing tak betul lah tu. Sebab antara kerja marketing adalah dia nak menapis kita punya prospek. Kita nakkan prospek yang berkualiti, yang masuk ke dalam leads, yang jadi leads kita ni, yang WhatsApp kita, yang email, yang PM kita. So bila prospek berkualiti masuk, barulah kita nak boleh senang buat kerja sale, nak convertkan dia jadi pelanggan. So ini pun kita kena faham ya, marketing dengan sales ni berbeza. So kena belajar marketing, kena belajar sales untuk mudah dapat pelanggan. Dia kata dia nak close sale barang mahal. Macam mana pula ni? Barang mahal boleh ke close sale online ni? Okey, bagaimana nak close barang yang mahal harganya? Senang je. Okey. Pertamanya, dalam marketing ni ingat dia punya tertib ni. Dia ada know, like, trust. Okey. Pertama, orang mesti tahu pasal kita, know kita. Tahu pasal kita sebagai seller, tahu pasal produk kita. Maksudnya dia tahu. Ali tu dia jual power bank. Okey, dia tahu. Ataupun power bank dia model Penang. Okey, aku tahu pasal model tu. Okey, lepas tu like.
orang ni suka tak dekat Ali. Contohnya mungkin ada ramai orang jual power bank. Okey, aku tahu dia jual power bank, Ali jual power bank, Abu jual power bank, Mutu jual power bank, Siti jual power bank. So tapi dia mungkin ada certain orang yang dia suka. Contohnya dia suka dengan Ali ni sebab Ali ni selalu bagi sharing pasal gadget-gadget dekat Facebook. Dia beritahu, oh ini handphone terbaru. Okay, function dia begini-begini. Oh okay, ini power bank terbaru di pasaran. So orang tu suka. Suka dekat dia sebab oh Mamat ni selalu bagi sharing free-free dekat kita. So indirectly sebenarnya kita rasa terhutang budi dengan dia. Oh dia ni selalu bagi sharing free. Tak ada minta apa pun, tak minta bayaran pun. Lepas tu kena pula dia jual something yang kebetulan kita nak. Okay lah aku beli lah. Ini pun indirectly cara aku membalas segala yang dia dah bagi pada kita sebelum ni, konten-konten free sebelum ni. Itu like. Kemudian trust. Trust ni pula ada dua. Satu, trust kita sebagai seller dan trust kepada produk. Contohnya orang mungkin trust pada kita. Contohnya kita jual kat kawan-kawan kita lah kan. Okay, dia percaya kita sebab dia dah kenal lama kita. Aku dah kenal Mamat ni lama dah dari zaman sekolah lagi. Dia ni memang baik. Dekat sekolah selalu jadi imam masa solat dekat surau. So dia dah trust dekat kita. Tapi mungkin dia tak trust dekat produk kita. Dia tengok produk kita, ni power bank brand apa ni? Aku tak pernah nampak apa iklan kat TV. Iklan dekat YouTube pun aku tak pernah nampak. So dia mungkin tak trust dekat produk kita. So dia mesti ada trust dekat kita dan juga produk kita. So trust ni macam mana nak buat? Okay, contoh kalau kita sebagai seller, mungkin kita boleh buat, contohlah kita post dekat Facebook, kita pergi deliver barang. Okay, aku pergi hantar power bank ni dekat rumah buyer. Okay, tangkap gambar dengan buyer kita. Itu nak bagi trust dekat kita. Kemudian nak bagi trust dekat produk kita pula macam mana? Contohnya orang tu dah guna power bank kita. Lepas tu kita pun follow up lah lepas seminggu atau lepas sebulan, tanya dengan dia, macam mana guna power bank ni, okey ke? Apa beza dengan power bank yang pernah guna sebelum ni? Rasa berbaloi ke beli power bank ni? Kenapa ya pilih untuk beli pada saya? Itulah antara soalan yang kita boleh tanya kepada kita punya pelanggan sedia ada. So testimoni macam ni, cerita-cerita macam ni yang kita akan kongsikan pula dalam kita punya Facebook personal ataupun dalam kita punya fan page ataupun dalam kita punya website. So orang akan trust dekat kita dan trust juga dekat produk ataupun servis kita. So bila dia dah know, like, trust ni, kita nak jual produk mahal ke nak murah ke, itu tak ada isu dia. Of course lah kalau kita jual produk mahal, kita punya marketing pun kenalah, kita punya approach pun kenalah mahal. Kalau kita jual produk premium tapi guna bahasa copywriting rempit, memang kelakar lah. Ataupun guna bahasa bahasa-bahasa yang apa, terlalu pasar ke apa, memang tak kena lah. Macam saya sendiri, servis saya ataupun produk digital saya, ibu-ibu saya, video saya memang mahal. Contoh saya punya panduan strategi harga. Sekarang ni kita jual dengan harga 540. Memang orang rasa macam bila mahal 540, aku selalu beli e-book RM30 je. Kadang-kadang tu aku download free je. Tapi kalau caranya betul, sampai sekarang orang masih beli. Sampai sekarang orang masih join untuk belajar pasal strategi harga dengan saya. Contoh macam tadi, panduan psikologi iklan dan copywriting. Kita jual harga dia paling mahal kita jual hari tu berapa? RM500. Orang daftar. Orang beli saya punya panduan tu. Sebab apa? Sebab approach kita betul. Kita bagi value. Satu lagi, kita pastikan value yang kita bagi tu lebih tinggi daripada harga yang dia bayar. Ni dah masuk ilmu strategi harga dah ni. Okay, pastikan value yang kita bagi kepada kita punya pelanggan lebih tinggi pada harga yang dia bayar. Contohnya orang yang beli CCTV, contohnya kan, dia mungkin beli CCTV tu harga beberapa ratus. Okey, katakanlah dia beli CCTV tu untuk dipasang untuk satu rumah tu, ialah dengan dia punya recorder apa semua, entah mungkin monitor ke apa, mungkin dalam 1,000 lebih. 1,000 lebih tu mungkin murah je untuk dia, janji keluarga dia selamat dekat rumah, anak bini dia selamat dekat rumah daripada pencerobohan, daripada kidnappers ke, daripada robbery ke. So 1,000 lebih tu is nothing. So make sure apa yang kita jual, nilai yang kita jual kepada kita punya pelanggan tu lebih tinggi pada harga yang dia bayar. Masalah ramai peniaga, dia tak faham apa yang dia jual. Dia tak tahu pun apa yang dia jual. Contoh paling mudah lah saya bagi, Harley Davidson. Kalau saya tanya,
dekat orang-orang ni, Harley Davidson jual apa Majority akan jawab Harley Davidson jual motor lah. Itu yang kita nampak di mata kasar. Sebenarnya Harley Davidson bukannya jual motor. Motor tu cuma alat, cuma tools, cuma pengantara untuk dia bagi value yang sebenarnya orang beli. Harley Davidson sebenarnya jual image macho. Contohnya ada lelaki tua ni, ialah dah mungkin dah pencen, tapi bila dia beli Harley Davidson dibawa pergi pusing taman perumahan, awet-awet tengok pun walaupun dia dah tua, dah bersara, tapi dia bawa Harley Davidson terus nampak macho. Terus dapat perhatian. Kalau sebelum ni di jalan kaki dekat kawasan perumahan dia orang tak pandang pun, tapi bila dia bawa Harley Davidson, semua orang pandang dia. Semua jiran-jiran dia pandang dia. Itu sebenarnya yang dia beli. Contohlah lagi satu, kita beli drill. Okay, drill. Kalau saya tanya orang, kenapa orang beli drill? Majority akan jawab, drill nak buat apa lagi? Nak buat lubang lah. Kan nak buat lubang dekat dinding. Itu pada pandangan mata kasar kita yang kita nampak, aku beli drill sebab nak buat lubang. Dia mungkin beli drill tu sebab dia nak gantung gambar. Okay, itu satu level. Dia mungkin beli drill tu sebab dia nak gantung gambar anak dia konvo. Dia mungkin beli drill tu sebab dia nak tunjuk dekat orang-orang yang datang ke rumah dia ni, nak bagi tahu, anak aku dah konvo tau. Anak aku dia dah ada degree tau. So kena faham sebenarnya apa sebenarnya value yang kita jual kepada pelanggan. So barulah kita boleh setkan harga kita dengan betul. Ni soalan ni agak kontroversi sikit. Kenapa? Soalannya ialah macam mana nak nombor WhatsApp seluruh prospek kat Malaysia? Macam mana nak nombor WhatsApp seluruh prospek kat Malaysia? Okey. Alah nak tanya soalan macam ni memang saya nak jawab lah ni, sebab saya perhati kan ada sifu-sifu ni pun dia jual database orang. So saya tak setujulah dengan benda yang dibuatnya tu. So kena faham, bila kita, contoh saya lah dalam bisnes saya, kita memang banyak collect database. Okay, kita bagi something, contoh ebook or video, or kita buat macam webinar ke apa, mereka akan bagi database, contoh nama, email, nombor phone apa semua. Dan bila kita dapat database ni, kita akan gunakan dengan beretika. Kita akan gunakan untuk bisnes kita sendiri je. Kita tak akan jual database ni kepada orang lain. Ada setengah orang ni, dia dapat database tu semua, entah dia kumpul dekat mana, entah dia pergi jual. Okey, kalau nak 1000 nombor, ini harga dia. Kalau nak 10,000 nombor, ini harga dia. Benda tak beretika sebenarnya. Okey, sebab kena faham, orang bagi kita database sebab dipercayakan kita dan dia nak berurusan dengan kita saja, bukan dengan orang lain. Yang kita pergi jual database kita dekat orang itu, kenapa? Okey, itu satu. Kemudian macam ni nak dapatkan nombor prospek dekat nombor WhatsApp pun semua, kita kena buat cara yang betul lah. Bukannya beli nombor-nombor WhatsApp tu daripada seller-seller yang tak beretika ni. Produk kecantikan lah contoh kan. Kita mungkin buat ebook pasal penjagaan kecantikan, pasal pasal macam mana nak bagi muka flawless, whatever lah kan. Jual ebook ke, nak bagi video ke, nak bagi audio. So bagi percuma, so untuk orang dapatkan benda tu, mungkin dia kena WhatsApp dulu. So kita dah dapat database dia, itu nombor phone dia. Ataupun untuk dapatkan mungkin kena email kita dulu. So kita dah dapat dah alamat email dia untuk kita gunakan untuk proses marketing seterusnya. So macam itulah cara yang beretika. Ini kita panggil sebagai permission marketing ataupun pemasaran dengan izin. Kita minta izin dengan prospek untuk kita buat marketing dengan dia. Bukan kita main langgar je macam tu. Bukannya kita main tembak, kita tiba-tiba WhatsApp kawan kita seorang-seorang, siapa nak beli power bank, siapa nak beli power bank, seorang-seorang kita WhatsApp. Macam kan bila aku tak reply, kecil hati pula. Kau kenapa tiba-tiba suruh aku beli power bank lah, penapis air lah apa semua. At least bagilah salam dulu, at least tanyalah dulu aku dah ada power bank ke belum, at least tanyalah dulu aku dah ada penapis air ke belum. So inilah etika dalam pemasaran yang perlu kita jaga. Bila kita jaga, barulah orang akan respect kita dan percayakan kita. Barulah senang kita nak menjual. Kalau orang dah tak percaya, tak respect, nak jual apanya, jual apa pun tak jadi. So macam itulah cara nak dapatkan nombor WhatsApp ke database or leads tu, gunakan pemasaran dengan izin. Okey, buat iklan. Okey, siapa nak produk ni, ataupun kalau tak reti nak buat benda-benda yang dapatkan leads ni, boleh terus buat iklan, minta dia WhatsApp or PM. So kena spend budget lah. Spend budget. Kalau tak nak spend budget, blast lah dekat grup-grup tu. Ini bukannya tak spend budget, kita spend juga tapi budget tenaga, budget masa. Semua benda kena spend. Tak ada benda, no such thing as zero cost marketing ke. Bagi saya tetap ada cost.
Sama ada kita bagi kos duit, or kos tenaga, or kos masa. Okay? Bagaimana kita nak nilai tambah untuk produk bukan fizikal? Contohnya perkhidmatan. So dalam kes dia lah perkhidmatan Dobby. Macam mana? Okay. Cara yang lebih tepat untuk Tuan Mazharul untuk dapatkan jawapannya adalah tanya kepada pelanggan sedia ada. Saya yakin Tuan dah ada pun pelanggan. Dah ada mungkin nombor telefon dia ataupun alamat email dia. Mungkin boleh WhatsApp mereka, SMS dia ataupun email mereka dan tanya. Terbaik sekali bagi saya adalah call dia orang. Bila kita call ni, kita punya pelanggan lebih mudah untuk bercerita, lebih mudah untuk bercakap panjang lebar sebenarnya. Contoh macam ni kan, apa benda yang nak tambah nilai produk bukan fizikal untuk perkhidmatan Dobby. So tanya dengan diri mereka sendiri, mereka boleh bagi tahu sebenarnya. Mungkin sebelum dia dah terfikir dah, kan bagus kalau perkhidmatan Dobby ni boleh bagi aku sekian-sekian, tapi dia mungkin tak ada ruang untuk bagi tahu benda tu. Tapi bila kita call dia, mereka akan ambil peluang tu. Yang mereka akan bagi tahu, sebenarnya perkhidmatan Dobby ni kan bagus kalau boleh awak ambil dekat rumah saya. Saya tak payahlah datang. Maknanya awak ambil baju dekat rumah saya, dan kalau boleh awak hantar kat rumah saya. Itu contohlah. Kita pun tak tahu sebab saya pun tak boleh bagi tahu contoh perkhidmatan Dobby ni kan. Sebab saya sendiri pun tak hantar baju kat saya sendiri pun bukan tak pernah lah. Setahun kali je kot hantar baju dekat Dobby. Okey, untuk cuci langsir raya. Okey, kalau baju-baju biasa ni kita ada washing machine kat rumah kan. So untuk saya menjawab soalan ni pun macam tak betul. So kena tanya pelanggan sedia ada ni, apa lagi perkhidmatan lain yang berbentuk bukan fizikal ni, maknanya servis lah kot. Okay, servis yang boleh kita berikan pada pelanggan sedia ada ni, sebab mereka lebih tahu sebenarnya apa yang mereka perlukan. Hubungi mereka, jangan malu untuk call. Dalam database pelanggan kita tu, kalau tak mampu nak call semua, let's say lah kita ada 1,000 pelanggan. Oh gila aku nak call 1,000 ni. Macam mana kan aku nak call 1,000 ni. So carilah at least top 10 or top 20 or top 100. Kita hubungi yang ni. Yang mana yang top-top ni yang dah banyak kali berurusan dengan kita, yang dah banyak spend duit dengan kita. Mungkin pelanggan ni dia dah spend sebanyak 5,000 dengan kita. Pelanggan yang ni dah spend banyak 1,000 dengan kita. Pelanggan yang ni dah spend sebanyak 200. Kita utamakan pelanggan yang dah spend beribu-ribu dengan kita ni, call dia orang semua. Apa agaknya servis lain yang kita boleh tambah dalam servis sedia ada kita ni supaya pelanggan mendapat nilai terbaik dengan pembayaran yang dibuat kepada kita. Okey. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya apa tu kira agak komprehensif sebenarnya. Ini macam dah touch kepada macam coaching session maksudnya beruntung kita punya yang datang hari. Terima kasih Tuan Umar. Kata-kata terakhir lah, ataupun mungkin boleh ringkaskan, ataupun mungkin juga boleh bagi nasihat ke apakah benda-benda yang nak disampaikan. Sama ada boleh bagi tahu contohnya 5 perkara penting, 3 perkara penting untuk menarik perhatian untuk membeli, ataupun mungkin sekadar komen ataupun just nak share ke, silakan. Nak buat ayat jualan ataupun copywriting ni simple sahaja. Bagi saya syarat utama dia adalah kita kena kenal pelanggan kita, sebab tanpa mengenali pelanggan kita ataupun bakal pelanggan kita ni, kita memang akan buat ayat jualan, ayat iklan yang syok sendiri, confirm punya. Sebab kita main agak-agak aja. Tapi bila kita dah kenal bakal pelanggan kita ni, kita akan tulis betul-betul apa yang berada dalam fikiran dia, apa yang berada dalam hati dia. So itulah sebenarnya rahsia kebanyakan copywriter legend di luar sana. Mereka dah kenal pelanggan, so mereka dapat menulis, umpama kita nak tulis surat cinta lah. Kita nak hantar surat cinta pada seseorang, tapi kita tak kenal langsung pada dia. Macam mana? Contohlah saya nak tulis surat cinta pada seorang awet ni. Saya tak tahu dia suka makan apa. Kemudian saya pandai-pandai tulis surat cinta, hai awak, jom kita keluar makan tom yum. Sekali rupanya dia tak suka makan tom yum. Dia tak suka makan makanan Thai. Dia suka makan yong tau fu. Allah dah melepas aku dengan awet ni. Tapi cuba kalau saya kenal dia. Saya tanya best friend dia, Siti dia suka makan apa? Oh, dia suka makan yong tau fu. So saya boleh tulis surat yang relevan. Oh, jom kita pergi makan yong tau fu. Confirm lah cinta saya akan membalas. Confirm lah jualan boleh berlaku. So itulah syarat utama untuk kita buat ayat jualan menarik pelanggan. Semoga teruskanlah menyumbang kepada bangsa-bangsa kita, insya-Allah. Mungkin akan datang kita boleh jemput juga Tuan Umar lagi untuk akan datang. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Gero. Assalamualaikum.